Belilah thanks tu nak main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma irfa'il bala' wal waba' 'anil muslimin wa sahhih lana biladana warham 'ajzana wa dha'fana innaka sami'un 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam ni kita live sekali lagi untuk kuliah dengan bacaan kitab Arba'una Hadithan fi Uddatil Muslim fil Bala' wal Waba' yang dikarang oleh Dr. Syekh Dr. Fadil bin Khalaf Al-Hummadah, iaitu kitab 40 hadis sebagai benteng kepada seorang Muslim dalam menghadapi bala dan juga wabak. Mana batuk pula. InsyaAllah kita akan baca beberapa buah hadis sebagai panduan dan juga benteng kepada kita semua umat Islam dalam menghadapi musibah yang melanda negara kita dan juga seluruh dunia yang telah disambung tempoh PKP kita, Perintah Kawalan Pergerakan. Moga-moga dalam PKP ini kita dapat menambahkan amal soleh kita, boleh mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga melazimi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fadhil Syekh membuka kitab dia dalam mukaddimah. Dia sebut selepas dia memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala serta berselawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membuka dengan sebuah ayat, sepotong ayat yang menjadi panduan kepada kita. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut dan kelaparan serta kekurangan daripada harta benda, nyawa dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang mana orang-orang yang sabar ni Allah sebut ciri-ciri dia, alladzina idza asabathum, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, ditimpa bala bencana kepada mereka, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya lah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawat, lalu Allah menyebut natijah kepada golongan yang bersabar dalam menghadapi musibah. Mereka itulah ke atas mereka selawat, iaitu rahmat dan kasih sayang daripada Tuhan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini kita dalam suasana musibah ini sebagai ayat panduan kepada kita, iaitu ayat 155 sehingga 157 daripada surah Al-Baqarah sebagai panduan kepada kita dalam menghadapi musibah ini. Perbanyakkan ucapan kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hari ini masuk
mangsa yang ke-24 yang telah meninggal dunia di Malaysia. Kita sama-sama mengucapkan takziah kepada ahli keluarga dan memperbanyakkan ucapan, dia panggil ucapan tarajuk, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan ucapan ini bukan sekadar diucap ketika berlakunya musibah kematian, tetapi apa sahaja bentuk musibah, yang dihadapi oleh seorang manusia, seorang insan, dia perlu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Syekh mengakhiri kalam muqaddimahnya dengan ucapan doa kepada kita semua. Allahumma rfa' al-bala' wal waba' anil muslimin. Ya Allah, angkatkanlah bala dan juga wabak daripada orang Islam. Wasahih lana biladana, dan berilah kesihatan kepada kami dan negara kami. Warham ajzana wa dha'fana, dan berilah rahmat kasih sayang kepada orang-orang tua dan juga orang-orang yang lemah di kalangan kami. Innaka sami'un alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milikmu Tuhan sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan juga sahabatnya sekaliannya. Syekh menulis kitab ni pada 29 hari bulan 2 2020. Mana ini antara nikmat dan juga keindahan ketika berlakunya wabak ini di kalangan para ulama kita. Dia tak duduk saja di rumah, dia bukannya habis masa dengan menonton sahaja, tak dengan berfoya-foya, tetapi dia habis masa dengan menulis kitab. Dia sempat menulis kitab ni tak ketika tempoh berkurung ini, ditulis kitab dengan disusun hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan bagaimana sikap seorang Muslim untuk menghadapi musibah dan juga bala. Nah, hadis pertama daripada bab yang pertama disebut bab at-tawakkul 'ala Allah azza wa jal, bab bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah min ummati 70,000 bighairi hisab humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannah, akan masuk syurga dari kalangan umatku 70,000, 70,000 orang dari kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Mana dia boleh masuk syurga direct gitu, tanpa ada proses kira-kira, proses hisab daripada Allah. Ini golongan yang terbaik dari kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh masuk syurga direct. Berapa orang semua sekali? 70,000 orang dari kalangan umat Nabi Muhammad. Start daripada Nabi Muhammad dulu sampailah ke akhir zaman. 70,000 orang. Macam mana ciri-ciri dia? Nabi sebut dalam hadis ni, humul ladina la yastarqun, iaitu orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Tidak meminta untuk diruqyah. Apa dia ruqyah? Jampi. Tak. Dia tak suka untuk orang jampi dia, baca ruqyah kepada dia. Yastarqun makna meminta untuk diberi ruqyah ataupun dijampi daripada penyakit ke daripada apa. Ini sikap dia. Wala yatatayyarun, dan dia tidak menganggap sial. Yatatayyarun ni menganggap sial pada sesuatu benda ataupun pada hari-hari. Ini termasuk dalam perkara-perkara larangan dalam akidah, iaitu tatayyur. Arab orang Arab jahiliah dulu, kalau dia nak jalan, dia akan ambil seekor burung. Ini asal usul perkataan tatayyur. Arab jahiliah, kalau dia nak bermusafir, nak jalan jauh, dia akan ambil seekor burung, tak kira lah burung pati ke burung apa, biasanya burung pati lah kan.
Dia ambil, dia akan lepas burung tu. Bila lepas, sekiranya burung tu terbang ke kanan, maka dia kata perjalanan ni perjalanan barakah, perjalanan yang selamat, boleh jalan lagi. Tapi kalau dia lepas burung, tiba-tiba burung jalan ke belah kiri, maka dia kata ini perjalanan yang sial, tak boleh jalan lagi. Maka dia batalkan perjalanan dia. Esokkan dia buat pula begitu. Dia lepas pula burung. Kalau burung terbalik kanan, baru dia jalan. Kalau burung terbalik kiri, dia batalkan perjalanan. Ini dipanggil tatayyur, menganggap sial dengan sesuatu benda. Dalam masyarakat kita pun ada benda ni. Biasa masyarakat kita benda bewok nitah. Tak. Kalau nak jalan tiba-tiba bewok nitah. Mungkin ada sial, ada musibah, ada aksiden depan. Tak. Itu benda yang dilarang dalam agama. Dan sikap orang yang masuk syurga tanpa hisap ini, salah satu sikapnya dia tidak minta diruqyah, tidak minta dijampi, wala yatatayyarun, dan juga dia tidak tatayyur, tidak menganggap sial pada hari ke pada bulan. Tak. Zaman kita dulu orang anggap bulan ni bulan Safar tak. Bulan sial dia. Tak. Mandi Safar lah apa tak. Itu satu benda yang dilarang dalam agama lah tak. Yatatayyarun. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia sentiasa bertawakal hanya kepada Tuhannya. Mana 3 ciri-ciri orang yang boleh masuk syurga tanpa hisap. Pertama, dia tidak minta ruqyah, dan juga ruqyah di sini termasuk juga tidak minta diubat. Mana tak berubat dia ni. Cuma ada perbincangan, adakah boleh kita ni berubat ataupun ruqyah? Boleh. Benda tu dibenarkan dalam syarak, dalam agama. Tak. Cuma orang yang terbaik di kalangan manusia ini, dia tak minta ruqyah, dia tak minta dijampi. Tak. Tapi ulama kata ruqyah boleh, diizinkan, diharuskan. Terutamanya apabila kita ruqyah jampi dengan menggunakan ayat-ayat Quran ataupun zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ruqyah yang diizinkan kepada kita. Tak. Okey. Adapun tatayur tidak dibenarkan sama sekali. Itu dilarang dalam agama kita. Kita menganggap hari-hari tertentu ada sialnya, bulan-bulan tertentu ada sialnya, benda-benda tertentu ada sialnya. Itu perbuatan penyakit ataupun amalan jahiliah yang perlu ditinggalkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berserta dengan usaha. Itu tawakal yang syar'i. Tawakal yang syar'i iaitu kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, dalam masa yang sama kita berusaha. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh negara kita hari ini. Kita bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah dalam menghadapi wabak ini, tetapi dalam masa yang sama kita berusaha dengan melaksanakan PKP. Perintah kawalan pergerakan. Ini apa? Ini usaha. Dan usaha ini tidak membatalkan tawakal kita. Yang membatalkan tawakal, ulama kata, apabila kita bergantung sepenuhnya dengan usaha kita. Kita kata mesti kena duduk di rumah. Kalau tak duduk di rumah, mesti akan mengebak wabak ini. Mana kita bergantung sepenuh hati kita dengan usaha kita. Ini perkara yang membatalkan tawakal kita. Adapun kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, dalam masa yang sama kita berusaha menghalangi wabak ini daripada terus berjangkit, dan mengubati mereka-mereka yang terjangkit. Itu termasuk dalam tawakal yang syar'i. Jadi ini hadis pertama yang kita boleh ambil daripada kitab Uddah al-Muslimin Indal Waba' wal Bala. Okey, kita ambil sedikit pengajaran daripada hadis ini. Ar-ruqyah ghairu mamnu'ah syar'an. Syekh kita ni, Syekh Fadil ini, dia kata ruqyah jampi tidak dilarang secara syar'i. Wa innama muni'a minha ma kana mukhalifan li syar'i. Adapun yang dilarang apabila ruqyah jampi serapah kita ni tidak berpandukan dengan syarak. Tidak berpandukan dengan syarak. Apa ruqyah dengan syarak? Inna ruqyata bi kalamillahi ta'ala taqtadi tawakkal alaih. Adapun kita ruqyah dengan kalam Allah, dengan ayat-ayat Quran, dengan zikir-zikir Nabi, itu termasuk dalam terhimpun dalam bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Maknanya orang yang beruqyah itu termasuk dalam kita tawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita ambil hadis yang kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wuqita. Fatatanahha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Hadis riwayat Abu Daud wa Tirmizi wa hasanahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila keluar seorang lelaki ataupun seseorang dari rumah dia, bila dia keluar rumah, dia pun baca zikir ataupun doa yang disebut oleh Nabi SAW. Apa doa dia yang Nabi ajar? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Itu doa yang Nabi ajar kepada kita untuk kita baca ketika kita keluar rumah. Baca sekali, Maryam. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Itu doa ataupun zikir ketika keluar rumah. Nampak? Benda maksud zikir ni bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku berserah diri, ala Allah, hanya kepada Allah. La haula, tiada pergerakan, wala quwwah, dan tiada kekuatan illa billah, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan yang patut kita sebut, zikir yang patut kita sebut apabila kita keluar daripada rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Qala, ketika seseorang hamba Allah ni keluar rumah dia sebut benda ni, Nabi kata yuqalu hina idzin, akan dikatakan, akan disebut kepadanya, hudita, engkau telah mendapat hidayah, wa kufita, engkau telah dicukupkan oleh Allah, wa wuqita, dan engkau telah dipelihara oleh Allah. 3 perkara fadilat orang-orang yang keluar rumah dia baca doa ni, zikir keluar rumah ni, dia akan hudita, dia akan mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Wa kufita, dia akan dicukupkan oleh Allah rezeki dia ketika dia keluar rumah. Wa wuqita, dan dia akan dipelihara oleh Allah dari segala bentuk gangguan, termasuk gangguan daripada syaitan. Mana dalil dia gangguan daripada syaitan? Fatatanahha lahu syayatin. Syaitan pun kata benda, merenggangkan diri daripadanya, fayuqal, lalu dikatakan kepada syaitan akhar, kepada syaitan yang lain, kaifalaka birajulin, bagaimana kau nak mengganggu ataupun menggoda seseorang, qad hudiya, yang telah mendapat petunjuk, wa kufiya, dan telah dicukupkan oleh Allah, wa wuqiya, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dak termasuk yang patut kita amalkan ketika kita dalam musibah ini, dan juga ketika kita diperintahkan untuk sentiasa berada di rumah. Apabila kita nak keluar rumah, maka jangan kita lupa baca doa ni. Moga-moga bila siapa-siapa yang membaca doa ni, hudita wa kufita wa wukita, Nabi kata dia akan mendapat petunjuk daripada Allah, dia akan dicukupkan oleh Allah, dan juga Allah akan pelihara dia dari sebarang bentuk gangguan, termasuk kita kata jangkitan virus corona ini. Itu hadis kedua yang disusung oleh Al-Fadhil Syekh kita ni, dalam sebagai benteng kepada seorang Muslim menghadapi bentuk musibah dan juga wabak yang melanda pada hari ini. Man akhlasa, kita ambil sedikit pengajaran yang Syekh sebut. Man akhlasa tawakkal hala khuruji, barang siapa yang ikhlas dia bertawakal kepada Allah ketika dia keluar dari rumah, fabada'a mutabarrikan bismillah, dan dia memulakan keluar rumah dia ni dengan dia mengambil berkat dengan nama Allah Azza wa Jal, wa'tamada alaih, dan dia bergantung sepenuhnya kepada Allah, wa qasara al-haul wal quwwah fil iltija' ilaihi, dan dia menetapkan bahawa segala pergerakan, segala kekuatan ni hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik dia. Fal natijah, maka natijah daripada sikap dia yang ikhlas, bergantung sepenuhnya kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah, maka natijah ni dia akan mendapat petunjuk, mendapat irsyad, mendapat taufik, dan mendapat wiqayah, mendapat benteng
pemeliharaan daripada Allah, dan Allah akan cuba. Maka doa ni mungkin kita hafal belaka tak? Tapi bila kita nak beramal, kadang-kadang kita terlupa untuk membacanya. Kalau boleh kita tapak besar dinding rumah kita, pintu rumah kita tak. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Lagi dia kata, zikrullah azza wa jal wa tawakkal alaih hirzun minal bala wal waba wa syayatin. Dia kata dengan mengingati Allah serta bertawakal sepenuhnya kepada Allah, dia sebagai hirzun, sebagai benteng kita untuk menghadapi bala, wabak dan juga syaitan. Sebagai hirzun, sebagai orang kata benteng kita, hadangan kepada kita untuk kita menghadapi segala bentuk bala, segala bentuk wabak dan juga segala jenis syaitan, baik syaitan jantan ataupun syaitan betina. Itu di antara apa yang kita boleh ambil faham daripada hadis ni. Kita ambil hadis yang ketiga. Nak baca 40 hadis je. So, dengar molek, catat molek. Habis bab pertama. Masuk bab kedua, bab husnil dhanni billahi azza wa jal. Bab bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kena bersangka baik kepada Allah. An Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Daripada Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, dia kata aku dengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, dia bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sentiasa bersama dengan sangka baik hamba-Ku denganku, ataupun sangkaan hamba-Ku kepadaku. Falyadhunna bi ma sya', maka hendaklah dia bersangka apa yang dia kehendaki kepadaku. Mana maksud hadis ni? Hadis ni, kita ni Allah akan memandang kita, Allah akan perhati kita berdasarkan sangka kita kepada Allah. Kalau sekiranya seseorang itu bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan melayani dia dengan cara yang baik. Tapi kalau dia bersangka sebaliknya, dia bersangka dengan sangkaan yang tidak baik kepada Allah, maka Allah layani sebagaimana dengan sangkaan dia. Ini penting kita bersangka baik kepada Allah. Dan ini salah satu bentuk pengampunan Allah kepada kita di akhirat besok. Ulama sebut, di akhirat besok, manusia akan mendapat pengampunan daripada Allah daripada dosa-dosa yang telah dilakukan yang dia tak sempat bertaubat. Kecuali orang yang syirik kepada Allah. Syirik, tiada pengampunan di sisi Allah di akhirat besok. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan syirik, kekalah dia dalam neraka Allah. Wala'iyadzubillah. Adapun selain daripada dosa syirik, dia dalam kebarangkalian. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azzabahu. Nabi sebut tak, jika sekiranya Allah kehendaki, Allah beri pengampunan kepada dia. Dan jika sekiranya Allah berkehendaki, Allah mengazabkan dia. Macam mana nak dapat pengampunan daripada Allah? Para ulama letak beberapa syarat. Pertama sekali, jauhi diri, bebaskan diri dari segala penyakit syirik. Bebaskan diri dari segala penyakit syirik. Sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Itu pertama. Yang kedua, wala yatajaharun bidzunub. Jangan dia mewar-warkan dosa-dosa yang dia buat. Jangan dia pamerkan dosa-dosa dia, ataupun cerita ke orang dosa-dosa yang telah dia buat. Walaupun dia buat seorang dosa tu, tiba-tiba dia cerita pula ke orang. Ini termasuk orang yang tak akan mendapat pengampunan Allah jika sekiranya dia mati, dia tak sempat bertaubat daripada dosa-dosa dia tadi. Yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi sebut dalam hadis yang kita baca ni, iaitu bersangka baik kepada Allah. Husnul dhan billah. Kena bersangka baik kepada Allah. Tak. Contoh bila kita ditimpa musibah, kita ditimpa sakit ke, kematian ke, kita bersangka baik kepada Allah. Allah memberi ni, mungkin mu nak mengampunkan dosa-dosa aku. Tak.
mu nak beri kafarah kepada dosa-dosa aku, mungkin mu nak angkat darjat aku. Ini maksud dia bersangka baik. Jangan, ya Allah, bakpa mu beri musibah ni, bakpa mu cabut nyawa bini aku, ya Allah, mu tak sayang ke aku kah? Ini orang yang su'udzan billah, dia bersangka buruk kepada Allah. Jadi Allah sebut dalam hadis ni, hadis qudsi ni, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama dengan sangka hamba-ku padaku. Falyadhunna bima sya', maka hendaklah dia bersangka apa yang dia kehendaki padaku. Bersangkalah apa yang dia kehendaki. Dia bersangka baik, aku layani dia dengan cara yang baik. Tengok maksud dia. Inna husna dhann billah ta'ala la ya'ti illa bi khair. Setiap sangka baik kita kepada Allah itu la ya'ti illa bil khair. Tidak akan datang melainkan dengan kebaikan. Wa afada al-hadith anna lil 'abdi ma dhanna bi rabbih, ay kama yadhunnu billahi ta'ala. Fa in dhanna annahu arada bihi khairan sana bihi khaira. Sekiranya seseorang hamba itu bersangka baik kepada Allah, Allah akan beri dia kebaikan. Dan sekiranya dia bersangka buruk kepada Allah, bersangka yang tidak baik, maka sana bihi ala hasbi dhannihi, Allah akan beri sebagaimana sangka dia kepada Allah. Maka kenalah kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam kita menghadapi musibah ini. Sentiasa kita bersangka baik. Ini termasuk dalam akidah seorang Muslim. Lagi Syekh kata, husnul dhann billahi azza wa jal yad'u ila itqanil amal, raja' ath-thawab ma'a tamamit tawakkal. Dia kata orang yang bersangka baik kepada Allah itu akan mengajak ataupun akan membawa dia kepada itqanil amal, bersungguh dia dalam melakukan amal, raja' ath-thawab, dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ma'a tamamit tawakkal, berserta dengan kesempurnaan dia tawakal kepada Allah. Dan juga natijah kepada orang yang bersangka baik ini, dia akan membawa kepada husnil khatimah, kepada kesudahan yang baik. Siapa-siapa yang bersangka baik kepada Allah, dia akan membawa kepada penyudah yang baik. Qala al-Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, al-mu'min ahsanal dhann fa ahsanal amal. Seorang mukmin sebaik-baik sangkaan dia kepada Allah, maka sebaik-baik amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amal ala wajhi husnil dhann yufdi ila husnil khatimah. Faman ahsanal amal hasuna dhannuhu billahi azza wa jalla 'inda al-maut, wa man sa'a amaluhu sa'a dhannuhu 'inda al-maut, wal a'yadu billah. Amal di atas amal berdasarkan sangka baik kita kepada Allah ni akan membawa kita kepada husnil khatimah, kepada penyudah yang baik. Barang siapa yang ahsanal amal, sebaik-baik amal, hasuna dhannuhu billah, iaitu dia sentiasa bersangka baik kepada Allah, indal maut, ketika dia menghadapi kematian. Wa man sa'a amaluhu, tapi barang siapa yang buruk amal dia, iaitu dengan buruk sangka dia, maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal a'yadu billah. La yang bagi lil abd, dia kata lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini, tidak sepatutnya, tidak selayaknya seorang hamba terpisah daripada bersangka baik kepada Tuhan, kepada Allah. Fi awqati syada'id wal mihan, dalam keadaan waktu yang susah ini, dalam keadaan musibah, dalam keadaan bala, mestilah dia sentiasa bersangka baik kepada Allah. Li'alla yaqa'u fil jaz'i was-sakh wal ya's wal qunut, takut-takut ketika dia hilang bersangka baik kepada Allah, dia akan terjerumus ke dalam rasa benci dan juga putus asa, dan juga orang kata benda berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah, kalau orang tu hilangnya sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengajaran daripada hadis yang ketiga. Kita ambil dah. Kita ambil hadis yang keempat. An Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathin yaqulu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya aku dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya baginda. Sebelum wafat Nabi ni dia dengar bi thalath, tiga perkara yang Nabi sebut. Yaqulu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann.
Nabi kata kepada dia, janganlah mati seseorang kamu melainkan dalam keadaan dia bersangka baik kepada Tuhannya. Maka kita ketika kita tengah sakit, terutamanya kena sentiasa baiki sangkaan kita kepada Allah. Mesti kita sentiasa dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Sebab bila kita bersangka baik, dia akan menatijahkan amal yang baik dan akan menatijahkan pengakhiran yang baik. Husnul khatimah kita panggil dah. Husnul khatimah. Di samping kita berdoa, juga kita dituntut untuk amal, iaitu amal qalbi, amal hati ni. Sangka baik ni dia tak buat dengan benda lain, dia buat dengan hati. Sentiasa kita dalam hati kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti Allah akan memberi kebaikan kepada kita berdasarkan sangkaan kita tu. Bab yang ketiga, tak dah habis pun, kita dah habis baca 5 hadis ni, banyak lah tu tak? Bab kafaratil bala wal marad. Bab kafarah, penghapus dosa dengan bala dan juga dengan sakit. Seseorang yang menghadapi bala, musibah ataupun sakit, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia dengan disebabkan sakit ataupun musibah yang dihadapi. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, katanya dari Nabi SAW, baginda bersabda, tiada sesuatu pun yang menimpa seorang Muslim. Tiada sesuatu pun yang menimpa seorang Muslim, sama ada sakit pada tubuh badan dia, ataupun luka, ataupun letih, ataupun sempit dadanya, iaitu pada jiwa dia, pada diri dia, ataupun kesedihan, kepayahan, semua itu hatta syaukah, sehinggalah dia terkena duri sekalipun, illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah akan kafarahkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia dengan benda-benda yang dihadapi tadi, sama ada pada tubuh badan ataupun pada jiwa. Kita ni dua benda yang kena pada kita dak, benda yang susah, benda yang sakit pada kita. Pertama, pada tubuh badan kita kena luka, cedera, dak, batuk, sesama, covid dan macam-macam ni, itu dia panggil musibah pada badan. Satu lagi musibah pada nafs, pada jiwa, iaitu benda rasa sepit dada, rasa susah, rasa gelisah, rasa sedih, rasa kecewa. Itu juga dia panggil musibah. Nabi kata dua-dua bentuk ini, tiada satu pun musibah yang dihadapi oleh seorang Muslim ini melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Itu kafarah dipanggil. Sebab tu bila kita pergi ziarah orang sakit, antara doa yang kita baca ke orang sakit benda? Doa ringkas pendek je. Bila pergi ziarah orang sakit, benda kita baca, la ba'sa tahur insya-Allah. Tahu tak? Nabi ajarkan Maryam, benda doa dia sibuk benda lain pun dia. La ba'sa tahur insya-Allah. Benda maksud la ba'sa, kita pergi ziarah orang sakit, Nabi suruh pesan la ba'sa, tak ada benda yang bimbang sakit ni tak. Tahur insya-Allah. Benda maksud tahur ni maknanya penghapusan dosa. Moga-moga dengan sakit yang kamu hadapi ni, Allah hapuskan dosa-dosa kamu. Itu sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Hatta kita kena duri sekalipun, Nabi kata tetap dengan sakit kena duri ni, Allah akan angkat kita ataupun hapuskan dosa-dosa yang kita buat. Khataya ni iaitu dosa-dosa kecil. Bukan kata dengan benda-benda kita hadapi ni dosa besar tak ampun. Dosa besar mesti dengan taubat. Yang diampuni oleh Allah
dengan musibah yang kita hadapi ni, iaitu dosa-dosa kecil kita. Masa belajar dulu, ada seorang kawan daripada Turkistan, orang Euro ni, duduk sebilik. Satu pelajaran yang boleh ambil daripada dia, budak lah, nama dia Wulan. Budak tu, comel budak Wulan nama dia. Lelaki bukan puang ni, Wulan. Dia ni, dia kata mak aku ajar aku, apa saja aku kena, sakit mana pun, aku tetap akan berdoa kepada Allah. Minta dengan Tuhan dulu. Hatta kena ketik nyamuk. Dia kata. Tu satu orang kata pelajaran yang bagus daripada mak dia. Dia bila dia kena ketik nyamuk, dia ngadu ke Allah. Ya Allah, kena ketik nyamuk ni. Suruh aja awak gitu tu. Dia kata apa saja aku kena, demam ke, sakit ke, dok, apa saja musibah, aku akan ngadu kepada Allah. Ya Allah, aku kena ketik nyamuk ni. Maknanya bagusnya tawakal dia kepada Allah. Sebab dengan segala benda yang kita hadapi ni, demam kita, sakit kita, musibah apa pun, dia adalah kafarah, penghapus dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni tak terlepas daripada buat dosa. Setiap kita ni memang hobi kita adalah buat dosa. Maka tak ada cara lain untuk menghapuskan dosa ni melainkan dengan taubat dan juga dengan amal-amal soleh serta dengan segala bentuk musibah yang kita hadapi. Inilah bentuk-bentuk penghapus dosa yang Allah sediakan kepada kita. Sebab tak nak buat dosa, kita tak terlepas. Setiap anak Adam ini sentiasa buat dosa, tak? Maka dengan cara inilah Allah lepaskan kita daripada dosa. Allah beri kafarah kepada kita, Allah beri penghapus kepada kita dalam bentuk taubat, dalam bentuk amal soleh dan juga dalam bentuk musibah ini. Dah masuk lagi ke waktu? Panjang. Jadi itulah hadis yang kita boleh ambil, 5 buah hadis daripada kitab Uddatul Muslim, 40 hadisan fi Uddatul Muslim indal waba wal bala, karangan Syekh Al-Fadil, Syekh Fadil. InsyaAllah kita sambung balik hadis ni di kuliah di Kemamang. Sila tonton secara live orang di Terengganu ni. Mulai esok ada sini. Okey, mulai esok puasa. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.